Ya. Baik, seterusnya kita akan bergerak ke satu lagi segmen berkaitan dengan kolaborasi di antara rakan-rakan serantau ASEAN. Dan bersama dengan kita di studio saya kenalkan Dr. Christina Yeo Ken Yin, Setiausaha Bahagian Hubungan Antarabangsa dan Kebudayaan Hak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK. Selamat pagi. Selamat pagi, Cik Terence dengan Puan Raja. Thank you for having me here. Welcome. Yeah. Dr. Christina, kolaborasi strategik ASEAN dalam kebudayaan dan kesenian. Kita baru bincangkan tentang kolaborasi strategik berkaitan dengan pengurusan bencana. Kini kita bergerak ke kebudayaan dan kesenian. Kita mempunyai 10 negara dengan kesenian dan kebudayaan yang begitu berbeza sekali. Walaupun ada titik persamaan. Jadi, apakah kolaborasi yang boleh dilangsungkan untuk membantu dalam kita memelihara kesenian dan kebudayaan yang begitu unik ini? Saya ambil kesempatan saya di sini juga bersempena dengan kepengurusian ASEAN untuk Menteri-Menteri Kebudayaan dan Kesenian. Kita bermula pada bulan Oktober ini, kita telah merancang pelbagai inisiatif dan program. Dan kita sebagai kerajaan, kita tak boleh laksana secara individu, maka kita kena berkolaborasi, bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk IPT, NGO, civil society untuk melancarkan program-program, especially community, sebab NGO memainkan peranan penting dalam pembangkitan seni dan budaya dan warisan di peringkat akar umbi. Boleh tak saya cerita sedikit tentang, I give you the background starting from mesyuarat Menteri Kebudayaan ASEAN bulan Oktober di Melaka ni, di Oktober ni, di mana kita akan, Menteri Kebudayaan dan Kesenian Malaysia akan host mesyuarat dengan dia punya counterpart daripada 10 negara ASEAN dan juga 3 rakan dialog daripada Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Dan kita Malaysia, kita selaku dengan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita akan cuba membantu Timor Leste untuk bagi dia capacity building, pendedahan supaya dia lebih bersedia untuk menjadi negara anggota ASEAN. Fingers crossed, mungkin tahun depan semasa kepengurusian ASEAN Malaysia. So Timor Leste pun kita jemput untuk turut serta dalam pelbagai program. So antara program yang terlibat ialah contohnya di bulan Jun kita bekerjasama dengan Universiti Malaysia Kelantan. Kita telah melaksanakan program Sustainability in Creative Culture Industries. Sebab untuk tema kita that we focus for AMCA. AMCA is the short form for ASEAN Ministers for Culture and Arts. Kita punya focus is about building bridges for the futures, unity in diversity. So dengan Universiti Malaysia Kelantan, kita fokus kat kreatif ekonomi dan juga pembangunan creative and culture industries. So Kelantan adalah satu state yang sangat kaya dengan seni budaya dan warisan. But it's under, maybe not, I wouldn't say under, nanti state merajuk pula. Mungkin dia boleh dipromosi dengan lebih baik lagi. Sebab tu kita bekerjasama dengan Universiti Malaysia Kelantan dan juga student bodies untuk membuat program macam tu, contoh. Lepas tu bulan September kita bekerjasama dengan NGO, Society of Civil Symphony dengan Malaysian Craft Council, di mana kita, these 2 years, Malaysia juga adalah country coordinator untuk hubungan ASEAN-China. Dalam seni, budaya dan warisan, kita akan fokus kepada how kita boleh find the commonalities between ASEAN dengan China. So bulan September kita buat pakatan strategik lah dengan CSO dengan NGO. Kita melaksanakan satu conference di mana kita menjemput Chinese experts dalam bambu tekstil. Dan sebab kat ASEAN ni pun kita banyak tekstil. The traditional weaving semua tu, maka ada satu conference di mana mereka bertukar kepakaran, maklumat dan pengalaman dalam industri tersebut. So this is some of the examples lah yang pakatan strategik itu. Ya, dan ianya untuk mesyuarat AMCA ini akan berlangsung pada 22 hingga 24 Oktober nanti. The whole week is 21 sehingga 26. Tapi mesyuarat AMCA tu exact date is 24 Oktober. Tapi sebelum tu dia akan dimulakan dengan mesyuarat di peringkat pegawai-pegawai kanan. SOMKA,
senior officials meeting for culture and arts. Ya. Jadi apakah antara perkara-perkara yang bakal dibincangkan nanti? Apakah yang akan diberi tumpuan khusus? So untuk makluman tuan dan puan, and so our penonton semua, AMCA ni satu mesyuarat berkala. Dia host by rotation mengikut turutan negara-negara ASEAN, and every 2 years. So this is like the first in 20 years for Malaysia. Sebab dia 2 tahun sekali, 10 negara ASEAN. Jadi it's like significant 20 years once. Dalam the most important thing about AMCA is sebab dia adalah himpunan semua menteri-menteri kebudayaan dan kesenian ASEAN. So they will sit and come in, discuss together how boleh 3 benda lah yang paling penting. First, of course, to meningkatkan pemahaman, saling complement each other in terms of seni budaya warisan dan kerjasama. And then number 2, of course, dalam ni masing-masing bolehlah meningkatkan significant dan also the visibility of everybody's culture and arts. Sebab kalau kita bersatu ASEAN, like Terence mentioned tadi, dia beza tapi ada kesamaan. Betul. Same yet different. Saya pernah tulis satu artikel, sama-sama tapi berbeza. Betul. So kita always try to work together as a block untuk promote kita punya seni budaya dan warisan sebagai satu blok. So that is one thing. And the third most important objective is meneroka jaringan kerjasama. That's exactly your point just now. Okey, dan untuk kali ini, tema yang diangkat untuk kali ini, apakah antara temanya dan kenapa tema itu dipilih? Tadi saya cerita pasal cultures, building futures, unity in diversity. Sebab ni, I think this kesedaran ASEAN identity, awareness tu, kalau ASEAN tak bersatu, tak see the value of kita bersatu dan mempromotkan rantau ni bersekali, suka untuk kita bergerak. Sebab dia akan impact ekonomi, politik, keselamatan. They are all intertwined, kan? So kita telah pilih tema tersebut supaya untuk mengingatkan kita adalah ada kesepaduan dalam kepelbagaian, unity and diversity for the future. Sekarang kita pun tengah merangka plan strategik jangka masa panjang untuk ASEAN 2045, 20 tahun. So we are building future. So culture and arts tu, so ada 3 priority areas lah dalam AMCA ni. Priority areas tu, first is youth, belia. Second is creative economy. Third is digitalization, AI, blockchain, semua tu. I think kita ni ada persepsi, rakyat kadang-kadang ada persepsi bahawa kalau sebut pasal seni budaya warisan, tari menari, menyanyi, no. But now everything you have to empower, you need to augment dengan digital technology, augmentation. Juga berkaitan rapat dengan pemuliharaan dan juga memastikan kelestarian budaya itu sendiri untuk masa hadapan. Dan kita ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Christina kerana sudi bersama kami dalam Pagi Malaysia pagi ini, membincangkan satu lagi kolaborasi serantau yang bakal dijayakan bersama. Jadi tahniah dan terima kasih kita ucapkan kepada Dr. kerana sudi bersama kami. Dengan itu, para penonton, kita akan berehat seketika dan kembali nanti kita akan bersama dengan beberapa calon finalis Anugerah Sri Angkasa 2024. Selepas ini.